Dipersilakan Yang Berhormat Tenggara. Terima kasih Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana memberi ruang kepada Tenggara untuk bahaslah rang undang-undang berkaitan dengan pindaan Akta Kesatuan Sekerja Akta 262 ini. Sebelum saya bahas ni tadi berhubung dengan 2-3 orang kawan kenalan, sebab dulu saya bekerja di sektor perkilangan, 2 kilang saya kerja, Hakudan Malaysia Sdn Bhd, Podoyo Malaysia Sdn Bhd. Kemudian kerja di Tanjung Puteri Golf Resort, pernah jadi cikgu, kemudian menyertai kerajaan dan terakhir di unit perancang ekonomi JPM. Jadi beberapa pandangan ini saya kongsikanlah berkaitan dengan Akta Kesatuan Sekerja ini. Antaranya adalah yang disebut oleh rakan-rakan saya adalah sebenarnya tidaklah sangat mendesak pada pihak mereka untuk pindaan ini, terutamanya berkaitan dengan iltizam kerajaan untuk ada lebih daripada satu persatuan sekerja dalam sesebuah tempat kerja. Kerana apa yang mereka katakan, yang paling penting kepada mereka adalah tentang kebajikan dan social security sebenarnya. Terutamanya berkaitan dengan sistem yang dah bagus diperkeso itu, diperkasakan lagi lah. Dan mereka cuba membayangkan kepada saya tadi, berkomunikasi dengan mereka melalui phone, dia kata, kau bayangkanlah Manzri, dekat Hakudan ni tiba-tiba ada 2 persatuan pekerja yang mewakili kami. Kemudian nanti lepas 3-4 tahun wujud pula lagi 3. Rasanya bukanlah mendatangkan kebaikan, dia akan mewujudkan seperti mana Bayan baru sebutlah, akan ada banyak politiking dan dibimbangi politiking yang wujud dalam kesatuan sekerja yang bakal tumbuh nanti selepas kita laksanakan akta ini adalah menjejaskan produktiviti pengeluaran, terutamanya di sektor industri lah. Dan sebenarnya dalam ruang yang sempit ini, saya sukalah nak menyuruh kepada kementerian supaya melihat lagi kepada industri ataupun pekerjaan yang sememangnya memerlukan diwujudkan persatuan. Yang mana dah ada bagus tu, biarkanlah. Dan daripada data yang disediakan kepada saya ni, kita sekarang ni ada 767 kesatuan pekerja swasta dan melibatkan 960,000 lebih kurang pekerja berdaftar, sekitar 9.6%. Jadi kalau tujuannya untuk kita membolehkan tambah lebih kesatuan sekerja ni semata-mata nak tambahkan jumlah kesatuan sekerja ataupun menambah penglibatan 960,000 ni, 9.6% ni, saya rasa tidaklah banyak sangat yang boleh dicapai, sebab akhirnya nanti akan sebagaimana Bayan baru sebut, akan ada kelompok A, kelompok B dan sebagainya. Dan saya sebenarnya lebih suka untuk agar Yang Berhormat, boleh saya mencelah sikit? Sini depan. silakan. Saya just nak dapat penjelasan yang betul. Kalau berdasarkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, kefahaman saya, dan betulkan kalau saya salah, ialah Yang Berhormat tidak bersetuju dengan cadangan pihak kerajaan untuk meminda, membenarkan penubuhan lebih daripada satu kesatuan sekerja dalam satu-satu sektor pekerjaan. Adakah itu maksudnya, dan adakah Yang Berhormat lebih prefer, lebih suka kalau sekiranya hanya satu saja untuk satu-satu sektor itu? Terima kasih. Terima kasih pada yang membagi pandangan tu. Saya sebut tadi berdasarkan apa yang saya dihubungi. Tetapi sebenarnya kita kena tengok juga pada perkilangan ataupun institusi pekerjaan sektor yang ada tu. Mungkin pelaksanaan ini bergantung kepada nisbah jumlah pekerja yang ada. Kadang-kadang kilang ni ada 50, ada 100, ada 500, ada yang 1000 pun. Mungkin yang banyak tu mungkin boleh dipertimbangkanlah. Tetapi apa pun dalam pelaksanaan Akta Kesatuan Sekerja ni nanti kelak yang dipinda, ia mestilah mengambil kira tentang adakah kewujudan lebih daripada persatuan tu. Saya tak tahu berapa banyak libat urus yang dibuat. Saya minta maaf sebab semasa buat Sesi Taklimat tu saya dengan jawatan kuasa berada di Jepun, Pak Hassan, Pasir Gudang dan juga Gopeng dan Rasah. Jadi tak dapat gambaran. Cuma ruang yang ada ni saya nak maklumkan bahawa kena pastikan pelaksanaan ini mengambil kira faktor-faktor yang demikian. Kerana kalau sekiranya akta ini dilaksanakan menjejaskan produktiviti, saya bimbang ia akan memberi impak ekonomi kepada negara kita juga. Sebab mungkin pelabur asing selama ni datang ke negara kita sebab dia kata di Malaysia okey sebab persatuan sekerja ni tak berapa keras, jadi kita melaksanakan perniagaan dengan lebih baik, dengan lebih tersusun, boleh meraka perancangan perniagaan dengan lebih menguntungkan. Tetapi mungkin dengan perkembangan ini kena tengok jugalah daripada sisi itu, ada tak kesan dia kepada pelabur-pelabur kita untuk membuat keputusan melakukan perniagaan di negara kita. Kita sekarang ni dalam keadaan ekonomi begini,
kita ada banyak lagi kawasan perindustrian yang hendak diperkasakan, kita nak tarik pelaburan, kita bimbang. Satu keputusan yang kita nak buat ini akan memberi impak kepada masa depan ekonomi itu sendirilah. Tetapi untuk rang undang-undang ini dilaksanakan, saya mohonlah kalau perlukan masa lagi, ialah dah diangkat ke sini, diberi minta pandangan kepada ahli-ahli parlimen. Saya pun di Tenggara pernah pula terlibat dengan industri. So far daripada penelitian saya, dia perlukan satu kajian lah yang lebih mendalam lagi, libatkan lebih ramai lagi counterpart kita punya rakan strategik untuk melaksanakan ini. Bukan semata-mata desakan daripada ILO ataupun undang-undang antarabangsa. Kita kena tahu, kita kena faham konteks negara kita, bagaimana menjalankan sebuah kesatuan sekerja. Jadi sebagai penutupan, Tuan Yang Betul, sedikit saya ambil masa. Apa pun yang kita hendak laksana dan lakukan, yang paling penting sekali adalah adakah ia mengancam produktiviti industri kita, pekerja-pekerja kita, semua sektor lah. Dan yang paling penting sekali, keharmonian dalam kalangan pekerja itu adalah amat mustahak. Kerana kalau ada too politicking dalam pekerjaan, di luar pagar, saya ambil contoh kilang, di luar pagar kilang tu dah lah banyak sangat politicking. Bila dibawa masuk ke dalam, saya bimbang kalau ada kewujudan lebih daripada 1, 2, 3 persatuan, nanti politik masuk, produktiviti kita tak mana, dan image negara industri kita akan terjejas. Itu sajalah daripada Tenggara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tenggara.